Okey, soalan yang seterusnya, Mama Z tengok nombor 3 pula. An analysis of a company, bukan analysis, analyze. An analyze of a company wants to study his company performance in 10 different warehouse. Okay, kemudian kat sini dia ada 10 kata kunci dia 10 different warehouse. Kemudian collected the data from monthly revenue. Kita nak tahu monthly revenue dia dalam RM1,000. And the number of new product restock in each warehouse. The data are follow. Okay, ni data kita ada 10. Okay, warehouse ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, warehouse kita ada 10. So settle iaitu, kemudian dia ada revenue dalam 1,000, lepas tu restock amount in 100 carton. Okay, in 100 carton. So yang pertama soalan minta kita cari equation regression. Cuma Mama Z betulkan di sini kita dalam bentuk Y toncik. Okay, line Y on X in the form of Y toncik A plus BX. Itu yang pertama. Jadi Mama Z kena masukkan data dalam kalkulator terlebih dahulu. Okay, kita masukkan data terlebih dahulu. Kerana kalau data kita ni tepat, maksudnya kita dah ada jawapan akhir untuk nombor 3A tu ya. Okey, mod kita ambil statistik nombor 2. So Mama Z masukkan, kena hati-hati 5.775. Nombor puluh ada ya. 17.3, 14.75, 8.2, 6.35, 6.15, 18.8, 14.8, 9.9, tu salah kan? 9.9, 1.1. Okey. So warna hitam dekat nombor 11 tu kan? Okey, kemudian Mama Z masukkan nilai Y pula. Okey, nilai Y kita 1, 5.5, 4.6, 2.7, 1.7, 1.2, 8.5, 6.4, 3.6, 4. Okey, AC, shift 1, sum. Mama Z nak check nombor 2. Okey, nombor 2 kita dapat 1031. Okey, Mama Z senaraikan di sini. Yang pertama, jumlah X 103.1, jumlah X kuasa 2. Okey, saya cari sum. Sum nombor 1. Silap. Okey, so saya dapat 1367. Okey, yang ini 1367. Kita cari lagi jumlah Y sama dengan shift 1, sum Y itu nombor 4. So Mama Z dapat 39.2. Tapi kalkulator pelajar lagi canggih, dia keluar semua. Dia keluar jumlah Y kuasa 2 berapa, tapi kat sini Mama Z nak ambil jumlah XY iaitu 503.625. Sekejap Mama Z check. Shift 1, sum, Mama Z nak ambil nombor 5, 503.625. Shift 1, sum, Mama Z nak ambil nombor 3. So jawapannya 206.2. 206.2.
Yang paling penting shift 1. Mama Z tekan nombor regression tu, Mama Z nak tahu nilai A. A awak akan dapat, okey, yang ini dengan pensel saja. A 0.5 0.54 5469. Okey, kemudian jawapan shift 1 regression, Mama Z nak nombor 2. So 0.3272. Ini nilai A, nilai B 3272. Okey, kemudian itu je kot lah. Okey. So sekarang ni Mama Z nak ganti dalam rumus B terlebih dahulu. Jadi B sama dengan 10 darab 503.625 tolak dengan 103.1 darab 39.2 per dengan nilai N 10 darab dengan 1367 tolak dengan 103.1 kuasa 2. Okey, kita ganti nilai-nilai yang kita dapat tu dalam rumus. Jadi awak akan dapat 0.3272 dan Mama Z boleh ambil jawapan B ni sebagaimana dalam kalkulator. Okay, lepas awak dah salin nilai B ni, padam. Kemudian nak cari nilai A pula. Nilai A sama dengan jumlah Y 39.2 per dengan 10. Operasinya memang tolak. 0.3272. Jumlah Y, jumlah X tadi 103.1 per dengan 10. Yang ini kita tak boleh salin jawapan akhir, jawapan kalkulator sebab kita dah run off kan nilai B. Yang ni kena kira semula. Okey, awak akan dapat. Okey, Mama Z alis sekejap. 39.2 per dengan 10 tolak 0.3272 kurungan 103.1 per dengan 10. So jawapannya hampir-hampir 0.5466. Okey, 0.5466. Dia cuma gambaran saja. Mungkin kalkulator ni dia ambil nilai penuh untuk B. Jadi nilai A ni kita hanya dapatkan anggaran saja. Lebih-lebih kurang saja. So dah dapat dah. Dan persembahkan jawapan kita dalam bentuk Y toncit sama dengan 0.5466 tambah 0.3272X. Okey, Mama Z dah selesaikan soalan nombor 3A. Kemudian dia kata interpret the coefficient of regression line. Okay. So coefficient of regression line ada dua lah. Dia suruh interpret nilai A, dia suruh interpret nilai B. Okay, Mama nak interpret dulu nilai A. Nilai A yang kita dapat tadi ialah 0.5466. Bermaksud the restock amount would be sebabnya dia in thousand kan, in 100, 54.66 carton. If the monthly revenue of a warehouse is
RM0. Itu maksud perkali A. First time ni kita buat latihan perkali A. Kemudian untuk perkali B pula, B sama dengan 0.3272 bermaksud 1 unit X increase, tapi X ni dia saya buat bahasa Melayu lah. Okay, 1 unit X, tapi X tu dia dah mention dah. X tu sebenarnya 1,000 ringgit. Increase, meningkat. Maka 0.3272 Y in 100 meningkat. Itu yang biasa kita buat. Satu unit X meningkat. Maka 0.3272 Y in 100 juga akan meningkat. Kalau pelajar tak nak tulis dalam bracket tu, dia akan tukar jadi bukan 1 unit lah, 1,000 unit. Okay, 1,000 unit. Kalau 0.3272 tu dia kena buat 32.72. Kalau dia tak nak buat dalam bracket. Okey, selesai yang itu. Kemudian soalan seterusnya, okey, dah interpret dah ni. Kemudian dia suruh estimate the monthly revenue. Okey, carton dia 1500 carton. Okey, so Mama Z tadi ada persamaan ayat ini. Mama Z nak guna untuk soalan 3B. Okey, istilah yang dia guna adalah 1,500 carton. Jadi cara menulisnya ialah 15. Jadi nilai kita Y toncit sama dengan 0.5466 tambah dengan 0.3272. Nilai X tu kita ganti dengan 15. Jadi kita tengok jawapan kita 0.5466 tambah 0.3272 darab dengan 15. Jadi Y toncik awak nanti dapat sebanyak, betul ke saya dapat tu? 2 point. Salah kira. 0. Kita baca balik soalan. Salah dah ni. Dia kata data. Okey, monthly revenue tu adalah nilai X. Salah dah kita tadi. Kemudian restock tu, carton tu nilai Y rupanya. Silap. Kita silap sini. Okey. Sebenarnya soalan bagi dekat kita tu nilai Y. Okey, nilai Y dia bagi 1,500. Mama Z yang tukar dia jadi carton 1 point, carton in 100. Sekejap ya, mana tak kena dengan kita sekarang. Okey, 1,500 carton. Maksud Mama Z kat sini sekarang ni. Kalau dia kata restock tu, dia bukan in 1,000, dia in 100. Jadi kalau dia bagi 1,500, kan, 1,500 carton. Kalau Mama Z gerakkan 2 biji kosong, so Mama Z dapat Y sama dengan 15. Betul? Okey, so Mama Z cuba betulkan yang mana salah dia. Okey, so kat sini Mama Z nak mencari nilai X. So nilai Y toncik tu Mama Z ganti dengan 15. 0.5466 tambah 0.0
0.3272X. Jadi kalau kita nak dapatkan X, kita tekan kalkulator kita. Okay, kalau kita nak dapatkan X, mula-mula 15 ni, kita kena tolak dulu dengan 0.5466. Bila dah dapat jawapan, kita bahagikan dengan 0.3272. So, awak akan dapat, kat situ Mama dapat 44.17. Okay, Mama tak tahu sejauh mana ketepatan soalan ni. Tapi kalau Mama kira dapat 44 something lah ni. Macam something wrong tapi Mama tak tahu nak betulkan kat mana. Estimate the monthly revenue warehouse. Kalau Mama tu Mama dapat. Okey, Mama tukarlah soalan ni supaya skema dia sama. Tukar soalan ni sekejap . Okey, kat sini dia bagi tahu 1,500 karton. Jadi Mama tukar soalan . Ingat, yang ni Mama tukar soalan 150 karton. Senang cerita, 150 karton. Jadi bila 150, Mama buang yang belakang ni . Jadi nilai dia, kalau Mama Z buang 150 karton, jadi sekurang-kurangnya bila Mama Z tulis dia jadi 1.5 dalam bracket 00. Baru kita akan dapat benda yang tepat lah. So sini Mama Z ganti dengan 1.5. Sebab nak suruh jawapan akhir sama. Okey, 1.5 Mama Z tolak dulu dengan 0.5466. Okey, dapat jawapan kita bahagi dengan 0.3272. So Mama akan dapat nilai yang kecil ni lah. Okey, nilai yang kecil ni iaitu nilai X adalah 2.9138. Sekejap 9138 181. Mula-mula Mama Z buat macam ni, nilai X. Cuma kita diberitahu dalam soalan sebenarnya nilai X kita itu bukan biasa-biasa. Nilai X kita itu in thousand. Jadi Mama Z kena gerakkan ke belakang 3 titik. Sebab tu Mama Z salin semua. Jadi nilai X kita sebenarnya adalah sebanyak RM2,913.81. Okay. So Mama Z ambil nilai lain. Dia lari jugalah sebab kita tak boleh bundar terlalu awal. Okay. Kita tak boleh bundar terlalu awal. Okey, boleh . So, rasanya kita dah habis. Comment on the reliability of the result gain. Okey, so jawapannya ialah, awak salin . The estimation is inaccurate because the X and Y20 is outside the data sample. Okay, tu ayat dia. Tapi jaranglah ni. Yang ni macam ada macam mana Mama Z dah betulkan soalan kan, dia jadi macam lari sikit lah. Okay, dia sebab Mama Z nak ke arah supaya skema tu tak lari jauh. Okay, so ada sedikit pembetulan Mama Z buat untuk soalan nombor 3. Okay, so selesai rakaman kita nombor 3 dengan sedikit pembetulan supaya dia sama dengan kita punya cadangan jawapan.